di Baitul Maqdis, bawa aku naik pergi ke mana? Pergi ke langit yang pertama. Langit yang pertama juga dipanggil as-sama'ud dunya. Sama'ud dunya maksudnya langit yang paling dekat. Langit yang paling dekat memberi makna langit yang ketujuh lah. Kalau kita kira daripada bawah, langit yang pertama lah. Pertama naik ketujuh. Tapi kalau kira di atas, langit ketujuh. Okey, baik. Jadi sampai langit yang pertama. Jadi Jibril alaihissalam minta izin. Di setiap langit ni ada penjaga dia. Di setiap langit ada penjaganya. Jadi Jibril alaihissalam minta izin. Dan kemudian bila diberi izin, maka ditanya, bila nak masuk tu maka ditanya, siapa? Maka ditanya, inilah Jibril. Siapa bersama engkau? Muhammad. Begitulah seterusnya. Langit yang kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 lah. Sampai 7 lah, sampai tu 7. Atas lagi, lepas tu naik ke atas, naik ke Sidratul Muntaha. Dan di Sidratul Muntaha, atas lagi naik ke Arash. Naik ke Arash. Itu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ni maksud dalam hadis ni makna bagi tahu, bila ditanya kepada Jibril alaihissalam, siapa tu? Maka Jibril alaihissalam jawab jelas, saya ialah Jibril. Saya ialah Jibril. Jadi kalau orang tanya pada kita, kita datang rumah orang, siapa tu? Maka kita menjawab, saya sekian. Makna kita bagi tahu nama kita yang dengannya dapat dikenali. Atau bagi tahu dengan cara yang dapat dikenali. Kadang orang tu tak kenal kita. Tapi kita beritahu lah makna kita ni sekian, supaya dia dapat tahu apa, makna kita datang tu siapa. Atau apa tujuan kita dah datang. Okey, sambung. Kan? Kadang, yalah, kadang ada orang, kadang dia bergurau kan. Kadang-kadang dia call kita. Kadang dia call, tanya siapa tu. Dia kadang-kadang kawan dia gurau lah. Kadang kalau kawan dia bergurau. Kan dia takkan tak kenal. Kerana kita pun tak tahu siapa dia. Kan. Melalui suara kadang kita tak tahu. Tapi maknanya sunnah dia bila ditanya, maka kita beritahu lah siapa kita. Kan ada orang call, sunnah dia ialah beritahu siapa kita. Kita ni lah kan. Kadang-kadang ada juga orang bila kita tanya dia siapa dia buat ayat sedih pula. Ini apa antara contoh ayat sedih ni? Kadang saya biasa terima soalan. Kadang orang call banyak soalan. Kadang bila kalau kita tanya tu siapa, ialah kadang kalau dah selalu tu kita tahulah, kita pun save nombor. Tapi kadang-kadang dia jarang call. Kadang-kadang dia call setahun sekali. Kita pun tak save nombor. Jadi kadang dia tanya soalan. Tiba-tiba terus, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya? Boleh tak saya nak tanya sikit? Kadang-kadang soalan dia pun susah. Kan, kadang kita tanya dulu, siapa ni? Lepas tu kan dia pun kata, alah Ustaz tak save nombor saya. Sampai hati Ustaz tak save nombor saya. Ni pun kata, bahkan ni selalu berlaku. Tapi kadang kita pun ada jumpa kan. Tapi tak ada masalah apa-apa. Kadang saya pun beritahu sebab. Kadang bukan tak nak save nombor. Tapi kadang hantar pun jarang call. Kadang tu lah kan. Tapi kadang kita juga jadikan adat. Kadang kalau kita jarang call satu orang, kalau kita call juga, termasuk juga kalau ditanya siapa ni, bahkan juga antara adab bila kalau kita call orang, maknanya selain bagi salam, kita juga perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri dulu, saya sekian, dan saya nak tanya soalan. Kadang bukan main terjah dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni terus nak tanyalah Ustaz ni. Kadang kita pun tak tahu siapa dia ni. Kan? Kadang tak tahu dia ada 4 nombor. Kan? Sebab apa ada 4 nombor? Faham-faham lah. Kan? Bini pertama nombor ni, bini kedua nombor ni, bini pertama, jadi nombor dia 4. Jadi kan kita pun tak tahu mana tu nombor yang dia pakai. Okey, sambung. Jadi termasuk juga kalau ditanya, maka beritahulah nama. Kan? Kalau nak bergurau cerita lain. Okey, itu cerita lain lah kalau dengan kawan-kawan dia, okay, tak apa. Tapi macam mana pun sunat bila ditanya beritahu siapa. Okey. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, ini dalam hadis ni cerita pasal Isra Mi'raj ni, saya pun pernah ceramah Isra Mi'raj kat sini. Kisah ni semua saya dah sampaikan. Bahkan masa ketika ceramah Isra Mi'raj kat sini juga, saya ceramah Isra Mi'raj di sini, seingat saya dah ceramah 2 kali. Dalam dua-dua ceramah seingat saya sampaikan bahawa ketika peristiwa minta izin ni, di sini ialah juga nak diajar kepada kita bahawa adab, bahawa orang yang mulia pun kalau datang juga disunatkan minta izin. Disunatkan minta izin. Sedangkan Nabi SAW dan juga Jibril ni ialah dua-dua ialah makhluk yang mulia, tetapi tetap diajar iaitu minta izin. Kita sambung. Wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala, kharajtu lailatan minal layali
fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdah faj'altu amshi fi dhillil qamar faltafata fara'ani faqala man hadha faqultu Abu Dzarrin muttafaqun alaih. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah keluar pada satu malam, tiba-tiba aku bertemu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdah. Tiba-tiba aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan berseorangan diri. Faj'altu amshi fi dhillil qamar. Maka aku memulai berjalan di bawah maksud di bawah cahaya bulan. Aku berjalan di bawah cahaya bulan. Maksudnya aku ekori Nabi SAW berjalan di bawah cahaya bulan, aku ekori Nabi. Faltafata, lalu baginda pun menoleh, fara'ani, maka baginda telah lihat aku. Faqala, maka baginda bertanya, man hadha, siapa tu? Maka aku berkata Abu Dzar, muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, Abu Dzar. Maksudnya apa? Ini maksudnya bila Nabi SAW tengok, Nabi tengok tapi masih lagi macam tak apa jelas siapa orang tu. Maka Nabi bertanya, siapa tu? Maka beliau memperkenalkan diri bahawa saya ialah Abu Dzar. Okay, daripada hadis ni, Abu Dzar radhiyallahu anhu ni, ini Abu Dzar ni bukan nama sebenar beliau, kunyah. Kunyah. Jadi di sini sabit bahawa beliau memperkenalkan diri dengan kunyah. Abu Dzar radhiyallahu anhu punya nama sebenar ialah Sayyidina Jundub bin Junadah. Nama sebenar Sayyidina Abu Dzar ialah Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Di dalam hadis ni makna beliau perkenalkan dengan kunyah beliau, bukan dengan nama sebenar beliau. Kerana apa? Kerana beliau lebih terkenal dengan kunyah dengan Abu Dzar berbanding Jundub. Kalau sebut Jundub mungkin orang tak kenal. Tapi orang lebih kenal dengan nama apa? Abu Dzar. Sama contoh macam contoh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Satu dunia sebut Sayyidina Abu Bakar, sahabat pun semua sebut Sayyidina Abu Bakar. Tapi sebenarnya nama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah Abdullah. Sayyidina Abu Bakar punya nama sebenar Abdullah bin Uthman. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang panggil Abu Bakar, kunyah. Abu Bakar ibn Abu Quhafah. Abu Bakar ibn Abu Quhafah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu nama sebenarnya Abdullah. Ayahnya pun orang panggil Abu Quhafah. Bahkan nama sebenar ayahnya ialah Osman. Tapi kalau sebut Abdullah bin Osman orang tak kenal. Yang orang kenal ialah Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Jadi kalau orang tu lebih dikenali dengan panggilan sekian, maka dia perkenalkan diri dengan panggilan yang lebih dikenali. Okey? Jadi dalam kisah ni Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bila beliau datang kepada Nabi SAW tanya beliau siapa? Beliau perkenalkan diri Abu Dzar. Abu Dzar. Beliau tak kata Jundub bin Junadah. Okey, sambung. Wa an Ummi Hani radhiyallahu anha qalat ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghtasilu wa Fatimatu tasturuhu. Faqala man hadhi? Faqultu ana Ummu Hani. Muttafaqun alaih. Ini hadis ni dah lepas sebelum ni. Hadis ni sebelum ni pun dah lepas. Tapi ialah kita nak sabitkan di sini perkara yang lain. Daripada Sayyidatina Ummu Hani radhiyallahu anha, beliau berkata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda sedang mandi. Ini dalam kisah Fatah Mekah. Ini dalam kisah Fatah Mekah tahun 8 Hijrah. Ketika itu baginda sedang mandi, wa Fatimatu tasturuhu, dan Fatimah radhiyallahu anha sedang menutupi baginda. Tutup dengan kain lah, tutup dengan kain. Faqala, maka baginda pun bertanya, man hadhi? Siapa yang datang ni? Faqultu, aku berkata, ana Ummu Hani, aku ialah Ummu Hani. Ini pun sama, beliau bagi nama kunyah dia. Beliau tak letakkan nama sebenar. Ummu Hani radhiyallahu anha ni ialah sepupu Nabi. Nama sebenar beliau ialah Fakhitah binti Abi Talib. Beliau ni anak Abu Talib. Ummu Hani binti Abi Talib radhiyallahu anha. Jadi waktu tu beliau datang di tempat perkemahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu Nabi tengah mandi. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi, Nabi ada buka baju. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu jaga keadaan diri baginda. Jadi waktu tu Fatimah radhiyallahu anha ada dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah radhiyallahu anha tutup dengan kain.
Jadi bila Nabi tanya siapa datang tu, Rasulullah sedar ada orang datang, maka Ummu Hani pun jawab bahawa saya ialah Ummu Hani. Jadi beliau tak kata apa? Beliau tak kata nama sebenar beliau, Faqitah. Bahkan beliau terkenal dengan panggilan Ummu Hani, beliau perkenalkan diri dengan nama Ummu Hani. Okey. Dalam hadis yang nombor 2 dengan nombor 3 ni, ialah maknanya bila Nabi diam, Nabi tak tegur apa-apa, bermakna Nabi SAW mengakui perbuatan tersebut. Boleh faham? Dia macam ni, hadis Nabi SAW sabit, maknanya kita kata itu hadis. Satu kadang perkara itu Nabi cakap, dipanggil qaul, hadis qauli, Nabi cakap. Satu kadang Nabi buat, maka dipanggil hadis apa? Fi'li. Itu pun sabit hadis Nabi. Satu lagi ialah Nabi, orang lain buat, tapi Nabi diam. Nabi tak cakap apa-apa, Nabi tak tegur, Nabi akui perkara itu, Nabi terima benda tu. Maka orang lain buat, tapi Nabi tahu dan Nabi diam. Perkara itu berlaku depan Nabi, ataupun perkara itu sampai ke pengetahuan Nabi diam. Maka hadis tu dipanggil hadis takriri. Takriri. Hadis yang berbentuk pengakuan Nabi SAW terhadap satu perkara yang Nabi tahu. Boleh faham tuan-tuan? Jadi kadang ada hadis apa? Hadis qauli. Ada hadis fi'li, perbuatan. Ada hadis takriri, pengakuan Nabi